Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ainajah binti Abdullah. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda syariah dengan pentadbiran kehakiman dari Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Hari ini saya akan menerangkan serba sedikit mengenai harta pusaka dan pembahagian harta pusaka bagi kakak kandung. Mungkin ramai yang tidak tahu, adakah kakak kandung boleh mewarisi harta pusaka dan berapakah pembahagian yang diperoleh daripada harta pusaka. Terlebih dahulu, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan harta pusaka. Harta pusaka adalah segala apa yang menjadi kepunyaan si mati di masa hidupnya kemudian ditinggalkan kepada waris-waris, sama ada dalam harta benda, hak-hak atau termasuk apa yang menjadi harta setelah ia mati. Bagaimana kakak kandung boleh mewarisi harta? Sebab-sebab mewarisi harta terbahagi kepada 3 keadaan, iaitu pertama, perkahwinan, kedua, keturunan, ketiga, kebebasan hamba. Maka dengan ini, kakak kandung mewarisi harta pusaka adalah daripada keturunan. Jadi, mari kita lihat bagaimanakah pembahagian harta pusaka bagi kakak kandung. Pembahagian harta bagi kakak kandung terbahagi kepada 5 keadaan. Yang pertama 1/2, yang kedua 2/3, yang ketiga asobah bil ghair, yang keempat asobah ma'al ghair, yang kelima orang yang menghalang atau menggugurkan dia daripada menerima harta pusaka. Jadi, mari saya jelaskan satu persatu. Keadaan pertama iaitu 1/2. Kakak kandung akan menerima harta si mati sebanyak 1/2 jika si mati tidak meninggalkan adik-beradik lelaki, tidak meninggalkan furuk waris muannas, tidak meninggalkan furuk waris muzakkar. Hal ini kerana furuk waris muzakkar dapat menggugurkan kakak kandung daripada menerima harta pusaka. Siapakah furuk waris muzakkar? Furuk waris muzakkar adalah anak lelaki kepada si mati, ayah kepada si mati dan juga datuk kepada si mati. Keadaan yang kedua adalah 2/3. Kakak kandung akan mendapat keadaan 2/3 jika si mati meninggalkan bilangan kakak kandung seramai 2 atau 3 orang ke atas dan tidak meninggalkan furuk waris muannas, juga tidak meninggalkan furuk waris muzakkar dan tidak ada adik-beradik lelaki. Yang ketiga, asobah bil ghair, yang mana asobah bil ghair adalah perkongsian di mana si mati meninggalkan kakak kandung dan juga abang kandung, di mana di dalam hal ini abang dan kakak akan berkongsi harta di dalam pembahagian harta pusaka sebanyak 2/1. Selain daripada itu, mestilah si mati tidak meninggalkan furuk waris muannas dan juga tidak ada orang yang menggugurkan dia daripada menerima harta pusaka, iaitu furuk waris muzakkar. Yang keempat, keadaan asobah ma'al ghair. Keadaan asobah ma'al ghair adalah di mana si mati meninggalkan kakak kandung dan juga meninggalkan furuk waris muannas, di mana di dalam hal ini furuk waris muannas akan mendapat 1/2 dan kakak kandung akan mendapat baki asobah ma'al ghair, baki daripada harta selepas diagihkan kepada orang-orang yang berhak mendapat terlebih dahulu. Selain itu, si mati tidak meninggalkan adik-beradik lelaki dan juga tidak meninggalkan orang yang boleh menggugurkan ia menerima harta pusaka, iaitu furuk waris muzakkar. Yang kelima adalah orang yang menghalang atau menggugurkan ia daripada menerima harta pusaka. Seperti yang saya katakan tadi,
orang yang menghalang daripada menerima harta pusaka adalah furuk waris muzakkar, di mana si mati meninggalkan anak lelaki, meninggalkan ayah atau meninggalkan datuk. Di dalam keadaan ini, walaupun si mati meninggalkan bilangan kakak kandung yang ramai, jika ada furuk waris muzakkar, maka mereka tetap akan digugurkan daripada pembahagian harta pusaka. Bermakna mereka tidak akan mendapat apa-apa harta yang ditinggalkan daripada si mati. Jadi itu sahaja perkongsian saya mengenai pembahagian harta bagi kakak kandung. Saya harap dengan perkongsian ini dapat membantu sedikit masyarakat mengenai ilmu pembahagian harta pusaka bagi kakak kandung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.